Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis ingin mempersilakan dengan segala hormatnya yang bahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Haji Mahmud, Datuk Bandar Majlis Bandar Subang Prai untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis. Yang berhormat Tuan Jadik Singh anak lelaki, Yang berhormat Tuan Jadik Singh Dio anak lelaki Kapal Singh, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, merangkap pengurusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa. Yang dihormati ahli-ahli majlis, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang Berusaha Puan Engineer Haji Rosnani binti Haji Mahmud, Siusaha Bandaraya, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang Mulia Puan Engku Noliza Syazwan binti Engku Hilmi, Pengarah Produk dan Pemasaran BUS, Yang Berusaha Encik Tan Yun Wah, Pengurus Wilayah Kawasan Utara BUS, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai Kanan Majlis Bandaraya Seberang Perai, kaki tangan Majlis Bandaraya Seberang Perai, rakan-rakan media yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan netizen di seluruh Malaysia yang sedang mengikuti program ini secara live. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita mengadakan program yang sangat unik. Pagi ini kita telah mengadakan program secara live dengan pendekatan dengan kehadiran yang sangat minimal bagi memastikan COVID-19, SOP COVID-19 dipatuhi. Sehingga menyingkap kembali beberapa hari yang lalu, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Yang Berhormat Tuan Jadik Singh Dio juga menghadiri mesyuarat MNKT, Majlis Negara MNKT, Majlis Negara Kerajaan Tempatan, secara maya atau secara virtual. Dan sekarang ini juga kita lihat APEC meeting seluruh dunia juga diadakan secara virtual. Malaysia menjadi pengurusi. Dan baru-baru ini saya telah menghadiri mesyuarat World Smart Sustainable Organisation meeting yang dipengurusikan oleh Mayor of Moscow. Pengurusi ada di Moskow, Sekretariat ada di Seoul, ESCO member ada di Seberang Perai, ada di African country, ada di Tel Aviv, ada di Ramallah, ada di Mexico. Kita masih boleh buat meeting berjalan lancar seperti biasa. Sehingga ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Jadik Singh Dio anak lelaki Kapal Singh, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ketua-ketua jabatan, ahli majlis ketua-ketua jabatan, puan siusaha dan juga rakan daripada BUS yang dapat hadir pada pagi ini untuk melancarkan satu program yang sangat bermakna, iaitu program e-wallet BUS at MBSP. Program ini yang berhormat adalah satu pakej baru yang kita sampaikan kepada rakyat. Pada tanggal 16 September 2019, Pulau Pinang menempuh satu sejarah baru apabila Seberang Perai dinaik taraf menjadi bandan raya, khususnya menjadikan negeri Pulau Pinang negeri yang pertama bertaraf city state, kerana setiap inci daripada tanahnya ditadbir oleh bandaraya. Dengan status ini, MBSP terus melaksanakan pelbagai perubahan di mana proses-proses yang lapuk, tidak efisien, bermasalah serta banyak birokrasi ditambah baik dan dihapuskan dengan menggunakan kreativiti yang ada daripada pegawai kita, juga kreativiti sektor swasta, serta penggunaan teknologi yang tinggi berkonsepkan industri 4.0. MBSP berusaha menambah baik cara kerja juga dengan menggunakan teknologi bagi merealisasikan aspirasi bandar masa hadapan, iaitu Smart Sustainable City. Ianya adalah selaras dengan Penang 2030, a family focused green and smart state that inspire the nation. Justru dengan meneruskan agenda transformasi digital negeri Pulau Pinang, MBSP tidak tergopoh-gapoh. MBSP mempunyai digital fokus yang jelas. Pertama adalah untuk menyelesaikan masalah banjir
Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah keselamatan. Yang keempat, untuk menyelesaikan payment gateway, iaitu bayaran-bayaran yang akan dibayar kepada MBSP. Dan seterusnya, hari ini kita akan lancarkan satu package dalam tajuk fokus payment gateway, iaitu e-wallet boost at MBSP. Yang berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, program ini amat sesuai pada ketika ini supaya kita dapat menamatkan rantaian COVID-19. Kita tidak melalui pembayaran dengan menggunakan e-wallet, tidak ada kontak, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun dalam bentuk manusia berinteraksi di kaunter berpusat. Yang berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, usaha gigih yang dibuat oleh MBSP, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua tim inovasi MBSP yang ada di semua jabatan. Khususnya pagi ini tim inovasi yang ada di majlis, yang ada di Jabatan Perbendaharaan Majlis Bandar Seberang Perai. Saya akan bagi surat pengiktirafan kepada tim ini. Dengan usaha yang gigih ini telah menunjukkan satu prestasi yang tinggi. Transaksi tanpa tunai telah meningkat daripada 61.75% pada tahun 2019 sepanjang tahun kepada 71.43% pada tahun 2020 hingga 5 Oktober sahaja. 5 Oktober telah dapat bid sepanjang tahun 2019. MBSP telah membangunkan MBSP Pay, dipaparkan di cyber counter. Kalau ahli-ahli majlis, rakan-rakan netizen boleh ingat, kali pertama cyber counter dilancarkan di Maidin Mall Kepala Batas, dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jadik Sendio juga dengan 10 perkhidmatan sahaja. Tetapi apabila berlaku COVID-19, 100 perkhidmatan yang ada di kaunter berpusat dibawa ke cyber counter. Ini bermakna tidak perlu lagi datang ke kaunter berpusat. Walau bagaimanapun kaunter berpusat masih berfungsi untuk mereka yang tidak ataupun mereka masih yang ada keperluan untuk datang ke kaunter. Oleh itu, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, MBSPP dipaparkan di cyber counter sebagai payment gateway dan one stop payment center di mana pengguna boleh melakukan pelbagai jenis pembayaran bil MBSP secara atas talian seperti cukai taksiran, sewaan gerai, sewaan tapak, kompaun tempat letak kereta, kompaun halangan, kompaun pelesenan dan semua kompaun municipal yang ada boleh dibayar melalui MBSPP yang ada di cyber counter. Permulaannya cashless, kita gunakan credit card, kita gunakan e-card debit, kita gunakan juga kaedah-kaedah lain QRB dan sebagainya. Tujuannya supaya pembangunan MBSPP ialah dapat mengurangkan kebergantungan kepada cyber counter. Peringkat permulaan, inovasi yang pertama dibuat adalah MBSPP melalui cyber counter, guna credit card, guna debit card dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, yang berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, satu agenda transformasi digital diperluaskan lagi pada pagi ini dengan menggunakan teknologi e-wallet. Kita tahu teknologi e-wallet telah lama, bukan baru hari ini. Tetapi apa yang dibuat oleh MBSP, integration of e-wallet dengan sistem MBSP, ini yang pertama di Malaysia yang dibuat, yang akan kita lancarkan sebentar lagi. Tahniah kepada inovasi grup di MBSP. Integrated e-wallet berbeza dengan e-wallet yang digunakan oleh semua orang adalah apabila kita membuat pembayaran, kita memasukkan account number bil, contohnya untuk membuat pembayaran bil, account number assessment bill, mereka akan menunjukkan berapa bayaran yang tertunggak dan juga berapa bayaran yang perlu dibuat. Berbanding dengan cashless biasa, just key in the account number and key in the amount. Pengguna tidak tahu apa yang ada di dalam akaun mereka di MBSP. Beza, itulah perbezaannya yang saya katakan yang pertama di Malaysia. Bila mereka masuk ke dalam akaun, mereka tahu apa yang ada dalam akaun mereka di MBSP. Dengan ini memberikan kemudahan kepada pengguna-pengguna memahami dan juga mengatur sendiri akaun mereka di MBSP supaya lebih telus. Yang keduanya, perbezaan e-wallet, integrated e-wallet ini adalah di MBSP
yang pertama di Malaysia menyediakan 3 perkhidmatan. Satu, pembayaran assessment, bil assessment atau bil cukai taksiran. Yang kedua adalah untuk membayar compound. Dan yang ketiga adalah untuk membayar sewa. Tidak ada local authority yang lain yang menyediakan perkhidmatan yang begitu banyak dengan menggunakan e-wallet. 2 kelebihan. Satu, 3 perkhidmatan. Yang kedua, integration of e-wallet dengan sistem yang ada di MBSP. Oleh itu yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan, dalam plan ekonomi digital Seberang Perai pada tahun 2021 kita akan menumpukan satu langkah lagi. Hari ini satu langkah ke depan, integrated e-wallet system, tetapi tahun 2021 MBSP telah pun ada perancangan. Kita bercadang, masih dalam pembincangan, masih awal, tapi saya berharap akan menjadi kenyataan pada satu masa tahun 2021. Yang berhormat masih banyak lagi perlu dilakukan. Kita akan berbincang untuk mewujudkan digital bank supaya peniaga-peniaga yang terkesan dengan COVID-19, apabila mereka menggunakan e-wallet, mereka boleh mendapat pinjaman tidak lebih daripada 10,000 tanpa cagaran, tanpa penjamin. Remote potential, remote idea, but it can be worked out. It's very practical. I know it's very remote idea. Bukan senang nak dapat kerana ada banyak kelulusan yang perlu diperolehi daripada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab mengawal digital banking. Tetapi we like to throw forward the idea supaya pihak-pihak yang berkenaan boleh memikirkan bagi menjamin, membantu peniaga-peniaga kecil, peniaga pasar malam, peniaga tepi jalan, peniaga pasar awam, supaya dalam keadaan COVID-19 mereka boleh mendapat keuangan dan tanpa penjamin. Saya amat berharap pihak-pihak yang tertentu boleh dapat meluluskan digital banking ini kerana MBSP ada idea. Kita tahu nak buat macam mana. Caranya kita perlukan kelulusan. Oleh itu yang berhormat tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan terima kasih pada yang berhormat Tuan Jadik Seng Dio, anak lelaki kapal Seng, kerana dapat datang merasmikan satu program pelancaran e-wallet boost MBSP yang amat bermakna ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.